Assalamualaikum anak-anak saya, apa khabar? Okey, part yang pertama kita dah masuk ubahan langsung dan hari ni kita nak masuk lagi dua ubahan, iaitu ubahan songsang dan juga ubahan bergabung. Bila kita sebut bergabung, automatik dia akan gabung langsung dan songsang. Jadi anak-anak, saya harap you all faham, dengar betul-betul penerangan saya dan faham konsep dengan betul. Apa itu ubahan songsang, bagaimana nak menguji ubahan songsang, bagaimana nak mencari nilai pemalar menggunakan cara yang paling mudah, berudu kepada kata. Okey, jom kita tengok slide saya. Okey, so kita sambung, kita lihat balik. Alright now. So you all boleh nampak hari ni kita nak belajar ubahan tingkatan 5 dan kita nak belajar ini ubahan songsang dan juga ubahan bergabung. Jadi saya harap awak boleh tumpu dan awak tengok bagaimana saya mengajar satu persatu untuk awak faham. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, alright, this one. Kita lihat apa yang berlaku kat sini. Okay anak, ubahan songsang. Dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y, okay, kita nampak dekat sini, pemboleh ubah Y kita, okay, ni saya buat ni, pemboleh ubah Y, bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang. Kalau ini dia songsang. Jadi kalau satu tambah, satu akan jadi kurang. Pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey, cara penulisan dia macam ni. Y. Sebab apa? Sebab dia sebut Y. Y berubah, okey, secara songsang. Mesti 1 per dengan X. Itu maksud dia. Berubah secara songsang. Bila sebut songsang, mesti 1 per. Dan konsep dia adalah sama dengan ubahan langsung. Maksudnya, kalau berudu, dia mesti akan jadi Y sama dengan kata K 1 per X. Di mana K ini adalah pemalar, ya. Okey, so kita lihat slide yang seterusnya. Okey, di sini. Alright, here we go. Alright, sini saya nak besarkan sikit. Okey, kita tengok. Ubahan songsang. Bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X boleh ditulis sebagai begini. Y berubah secara songsang. So, mesti ada 1 per X. Ini merujuk kepada hubungan ubahan. Tetapi kalau dia nak dalam bentuk persamaan, awak kena tukar daripada berudu kepada kata. Dengan keadaan K ialah pemalar. Dan kita tengok graf. Graf Y melawan X, dia akan hasil dalam bentuk hyperbola ataupun graf salingan ni. Ni adalah ini contoh. Tetapi apabila kita tukarkan X ini kepada 1 per X, dia akan menghasil graf garis lurus dan dia akan terkena pada asalan. Sekiranya terkena pada asalan, maka dia adalah ubahan songsang. Itu yang sepatutnya yang you all faham. Okey, contoh. Dia kata Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Jadi kalau kita menulis Y berubah, jadi berudu. Songsang 1 per X kuasa 2. So, automatik kita akan tukarkan kepada Y sama dengan K 1 per X kuasa 2. Yang ni yang saya nak you all faham sebenarnya. Dan juga, saya nak you all faham lagi satu. Saya pergi kepada yang pertama. Okey, saya tukar warna supaya kita nampak. Okey. Y berubah dengan songsang dengan X. Y sama dengan K 1 per X. Dan kalau kita nak mencari nilai K, nilai pemalar, kita akan dapat Y darab dengan X. Y darab dengan X. Sebab itulah nanti kita akan guna benda ini pada slide seterusnya.
Okey, kita lihat slide seterusnya anak. Okey, kita pergi seterusnya. Kita tengok kita ada contoh ujian. Macam mana kita nak buat? Okey, diberi masa T diperlukan untuk menyiap kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. Okey, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dengan T. So, sebenarnya kita nak tahu apakah hubungan dia. Maksud dia, T, dia sebut T dulu. So, jawapan dia mesti T. Berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. So, bilangan pekerja kita adalah X. So, T 1 per X. Dengan mengira nilai XT dan X kuasa 2T, tentukan sama ada berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Maksudnya kat sini, kita nak cari nilai pemalar. Okey, sebab kita faham macam ni. Daripada berudu, dia akan jadi katak. So, daripada sini, kita nak mencari K kita adalah, bukan Y. Tapi T kan. So, bukan Y tapi T. Saya padam sekejap. Okey, saya tulis semula. So, daripada sini, kita nak mencari K adalah X darab dengan T. Sebab tu dia buat ujian X darab T dan X kuasa 2 darab T. Bila dia buat ujian, kita nampak daripada ujian itu, kita ada nilai pemalar yang sama di sini. 360. Semua pemalar dia adalah sama. Bila semua pemalar dia ada sama, maka kita lihat kesimpulan dia di sini. Nilai XT ialah pemalar, manakala X kuasa 2T bukan pemalar sebab nilainya adalah berbeza. Maka, kesimpulan yang kita buat adalah T berubah secara songsang dengan X, iaitu dalam keadaan ini. Ini kita panggil hubungan bagi ubahan. Hubungan bagi ubahan. Kalau dia nak dalam persamaan, kita perlu tulis dalam bentuk yang berudu kepada kata. Okey. Seterusnya, kita lihat slide seterusnya. Okey, yang ni. Contoh ujian kedua. Dalam kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Okey, dia bagi dulu jadual di sini anak. Kemudian dia kata Y melawan 1 per X. So, sekarang awak kena bina 1 per X sebegini. Ikut kehendak soalan. So, kalau 1 bahagi 2, you dapat 0.5. 1 bahagi 4, 0.25. Bila dah dapat, awak belajar plotkan dia, ambil pembaris dan garis sampai habis dan terkena pada asalan. Bila garis lurus dan terkena asalan, maka terbuktilah Y berubah secara songsang dengan X. Okey, so kita lihat seterusnya. Ni contoh soalan. Okey, saya nak ajar contoh soalan ni. Tarikan graviti F. So, dia sebut F dulu. Berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara 2 objek D. So, kalau kita menulis F, berubah secara songsang kuasa 2. So, D kuasa 2. So, saya dah cakap tadi, F sama dengan K darab 1 per D kuasa 2. Apa nak buat? Kita perlu mencari nilai K dulu. Diberi tarikan graviti 15N. So, 15 akan terletak di bawah F. K dan 1 per 1/2 kuasa 2. Oleh itu, nak dapat nilai K, 15 darab dengan 1/2 kuasa 2. So, kita ambil lah kalkulator atau kita boleh tekan kalkulator kat sini. Saya buka. Tekan 15. Tengok kalkulator saya. Buka kurungan. 1/2 kuasa 2. Tutup kurungan. Awak terus dapat nilai K adalah 21.6. So, K sama dengan 21.6. Bila dah dapat K, so kita tulis semula. F sama dengan K ini digantikan dengan 21.6
per D kuasa 2. Okey. Dan sekarang jaraknya di antaranya adalah ungkapkan. Dia cakap ungkapkan satu ungkapan F dalam sebutan D. So, sangatlah mudah. Selesai. So, inilah cara menjawab. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, alright. Di sini. Okey, soalan ini. Sekejap ya. Dia kalau ni dia sensitif sikit. Okey. So, daripada sini, P berubah secara songsang dengan Q. So, P berubah secara songsang dengan Q. So, P sama dengan K1 per Q. Macam ni. Jika P 2, so dekat P gantikan dengan 2, Q 7. So, K1 per 7. Oleh itu, K sama dengan 2 darab 7, Q dapat 14. Apa-apa anak, perkara paling penting adalah mencari nilai K. Sebelum tu kena pandai tulis persamaan. So, P sama dengan, hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. So, kita tulis semula persamaan ni. Kita tulis persamaan ni semula. 14, 1 per Q 1.6. So, awak tekanlah kalkulator. Macam tadi, kita tekan kalkulator 14 bahagi 1.6. So, kita akan dapat jawapan adalah 8.75. Hashtag. Sangat mudah. Andaikan awak faham konsep, sangat mudah. Okey, seterusnya kita tengok soalan ni. Samalah. Soalan ni pun sama. Saya nak you all salin dan cuba buat. Saya tunjuk satu contoh. Okey. Satu contoh soalan B. Okey, Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. So, Y sama dengan K per X kuasa 3. Y 0.5 atau 0.5 sama dengan K tempat X digantikan 16 kuasa 3. Oleh itu, K sama dengan, okey, K sama dengan, so tekan kalkulator tadi, tarik kalkulator ni, 16 kuasa 3, okey, kita tekan 16 kuasa 3, shift kuasa 3, alright, darab dengan 0.5. So, kita dapat jawapan 2048. Soalan tanya, hitung nilai Y apabila X 0.04. So, oleh itu, Y sama dengan 2048 per dengan X kita adalah 0.04 kuasa 3. So, hanya tekan kalkulator sajalah. So, kita keluarkan kalkulator. Okey, 2048 bahagi, okey, ini cara senang lah. 0.04 kuasa 3. So, jawapan yang kita dapat adalah sama dengan 32 juta. Okey, 32,000,000,000. Hashtag. So, you all boleh mencuba, you all ada kalkulator, you all cuba mencari nilai Y apabila X sama dengan 0.04 bagi soalan A, C dan D. So, saya harap bila dah buat tu nanti boleh snap pada saya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Okey, kita sambung balik. Bagaimana kita nak menjawab soalan ubahan dengan mudah berdasarkan konsep, berudu dan kata. Jom kita tengok soalan. Okey, sekarang kita lihat soalan. Okey, ini adalah contoh soalan lah. Diberi bahawa Y berubah, bila dia sebut Y, so Y. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X, so X kuasa 2X, dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. So, ini adalah kita punya bentuk. Kemudian, seperti yang saya cakap, berudu akan menjadi kata Y sama dengan K, buka kurungan, X kuasa 2 per punca kuasa 2Z. Seterusnya, kita perlu mencari nilai K. Jika Y 8, so dekat bawah Y kita tulis 8. K
X itu digantikan dengan 4 kuasa 2 per punca kuasa 36. Okey, so daripada sini, kita bolehlah mencari nilai K sama dengan 8 darab dengan, 8 darab dengan punca kuasa, 8 darab dengan punca kuasa 2 bagi 36 per 4 kuasa 2. So, kita akan dapat K sama dengan 3 bila kita tekan kalkulator. Ya, bila kita tekan kalkulator. Okey, seterusnya, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Jadi, jawapan dia adalah Y sama dengan K itu digantikan dengan 3 X kuasa 2 per punca kuasa 2 Z. So, inilah jawapan dia. Sangat mudah asalkan awak faham konsep yang kita perlu mencari nilai pemalar dahulu. Okey, kita lihat soalan, kita lihat soalan seterusnya. Diberi dalam jadual. You jangan rasa susah nak jawab. Jadual di bawah menunjukkan hubungan P, Q dan R. Okey, diberi P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. So, Q kuasa 3. Dan secara songsang dengan R. So, per R. Daripada berubah atau berudu, dia akan menjadi P sama dengan K Q kuasa 3 per R. Apa yang kita nak buat? Kita kena cari nilai yang ada ketiga-tiga, P, Q dan R. So, apa yang kita nampak? Kita nampak di sini. P sama dengan 4. So, Q kita adalah 2 kuasa 3 per dengan R 0.6. Oleh itu, K kita akan dapat 4 darab 0.6 bahagi dengan 2 kuasa 3. So, kita akan dapat, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya adalah 0.3. Jadi, apabila kita nak mencari nilai X, so, kita masukkan nilai P sama dengan K itu digantikan dengan 0.3 Q kuasa 3 per R. So, P kita bernilai 3.6. So, gantikan 3.6. 0.3 per Q kita adalah 6. So, 6 kuasa 3 per R. R itu kita gantikan dengan X. So, nak mencari X, X sama dengan 0.3 darab 6 kuasa 3 bahagi 3.6. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 18. So, X kita bernilai 18. Jadi, kaedah ini juga adalah sama dengan apabila kita nak mencari nilai Y, di mana tempat Q kita digantikan dengan Y. So, kalau kita nak buat, tak ada masalah. Pertama sekali, kaedah dia sama. Kita mesti menulis persamaan. Okey, katalah tadi untuk X. Ni sekarang kita nak buat B lah. Persamaan. P sama dengan 0.3 darab dengan Q kuasa... saya punya ni dah lari jap. Okey, 0.3 darab dengan Q kuasa 3 per R. Okey, P kita 0.081. 0.081 sama dengan 0.3. Tempat Q digantikan dengan Y kuasa 3 bahagi dengan R 2.7. So, daripada sini, Y kuasa 3 sama dengan 0.081 darab 2.7 dibahagikan dengan 0.3. So, apa yang kita dapat apabila kita darab dengan kalkulator? Kita akan dapat 0.729. Ini Y kuasa 3. Soalan nak Y. So, Y sama dengan punca kuasa 3 bagi 0.729.
So, you akan dapat jawapannya adalah 0.9. Sangat mudah anak, sangat mudah. Jadi jangan rasa tak nak jawab sebab susah. No. Seterusnya, kita lihat muka surat seterusnya. Okey, yang ini adalah contoh-contoh soalan SPM. Ini adalah contoh soalan berformat SPM. Nampak tak? Dia tak minta pun you cari pemalar. Tapi, you kena cari pemalar. Kita tengok soalan nombor 1, K. So, K lah. K. Berubah secara langsung dengan L kuasa 2. So, K daripada sini akan jadi sama dengan K kecil L kuasa 2. K diberi 27. So, K ini sama dengan 27. Sama dengan K, L kita adalah 9 kuasa 2. Oleh itu, K sama dengan 27 per 81. So, kalau 27 per 81, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1/3. So, jawapan dia adalah A. So, senang saja. Jawapannya adalah A. Okey. Seterusnya, kita lihat di sini. M berubah secara langsung dengan N dan songsang dengan punca kuasa 2X. So, daripada sini, kita dah nampak mana jawapan kita. Automatik A itu adalah salah. Kemudian, yang lain semua sama. Punca kuasa 2X. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? M sama dengan K N per punca kuasa 2X. So, boleh letak kurungan boleh, tak letak pun boleh. M digantikan dengan 15, okey. Sama dengan K, N itu digantikan dengan 5 per punca kuasa 2, 16. Ambillah kalkulator, kita cari K. 15 darab dengan 4. 4 ni datang daripada punca kuasa 16 bahagi dengan 5. So, kita akan dapat K 12. So, apa jawapan kita? Jawapan kita adalah C. Cicak. Seterusnya, kita lihat soalan format SPM seterusnya. Okey, yang ni. Diberi S sama dengan P kuasa X per M kuasa N dan S berubah secara langsung. Kuasa 3P. So, P kuasa 3. Dan songsang dengan punca kuasa 2M. Nyatakan nilai X dan Y. Okey, ni senang saja. X kita mesti 3 lah. So, C dan D salah. Alright. So, nak dapat di bawah kan? Di bawah punca kuasa 2 adalah negatif ataupun 1/2. So, jawapan dia adalah B. Macam ni S sama dengan K P kuasa 3 per dengan M 1/2. 1/2 tu adalah punca kuasa 2 anak. Sebab itu N awak dia sebenarnya N lah. Dia ni bukan N lah. Sini mungkin Y. Okey. Sebab itu Y kita adalah 0.5. Alright. Keempat, M berubah secara songsang. M berubah secara songsang 1 per punca kuasa 2N. So, masukkan dekat sini. So, M sama dengan K 1 per punca kuasa 2N. M2 sama dengan apabila K 1 per punca kuasa 2N adalah punca kuasa 64 dan K dapat 16. Okey? K, you all selesaikan. You all akan dapat K sama dengan 16. Sorry. K sama dengan 16. Bila dah dapat K sama dengan 16, kita tulis semula. Oleh itu, M sama dengan 16 per atau 1 darab dengan 1 per punca kuasa 2N. So, 16 darab dengan 1 per punca kuasa N. So, you all akan dapat N ini you all gantikan dengan 16 juga. So, you all akan dapat M itu bernilai 4. Dan yang terakhir, P berubah secara langsung punca kuasa 2Q dan songsang dengan R. So, P sama dengan K punca kuasa 2Q per dengan R. P berapa? P 3.
K punca kuasa Q digantikan dengan 81, R digantikan dengan 15. So, daripada sini, kita akan dapat nilai K kita adalah 3 darab dengan 15 bahagi dengan 9. So, you akan dapat K5. Bila dapat K5, kita tulislah semula P sama dengan 5 punca kuasa 2Q per dengan R. P kita 3, gantikan 3. 5 punca kuasa 2Q per dengan 10. So, 3 darab 10 bahagi dengan 5, you akan dapat punca kuasa 2Q adalah 6. Dan akhir sekali, Q sama dengan 6 kuasa 2. So, jawapan dia adalah 36. Sangat mudah, anak. Okey, soalan ini adalah sangat mudah. Jadi, saya harap awak semua jangan tak jawab. Cuba menjawab dan faham konsep berudu kepada kata. Okey, so itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Okey, boleh cuba menjawab soalan dalam buku teks. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan jaga diri.